Yang penting dan istiqamah. Jihad dan istiqamah. Dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini, tingkatkan jihad kita untuk memerangi COVID-19. Teruslah istiqamah dengan usaha kita ini. Tak mengapalah Ramadan kali ini kita tak dapat pergi ke bazar Ramadan, tak dapat makan nasi biryani, murtabak ataupun juadah kuih-muih yang kita suka. Yang penting kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Kita lihat secara positif. Mungkin inilah peluang yang Allah berikan pada kita untuk mengamalkan sebenar-benar ibadah puasa. Kita berbuka puasa dan bersahur sekadarnya. Makan masakan isteri kita dan tidak membazir. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook, masak apa tak jadi hari ini. Tak mengapalah. Kita tak dapat mendirikan solat tarawih secara berjemaah di masjid. Mungkin inilah juga peluang yang Allah SWT berikan pada kita untuk berjemaah bersama keluarga di rumah. Jika tidak sekarang, bila lagi kita jadi imam, anak dan isteri kita jadi makmum. Dan insya-Allah ganjaran pahala dan barakah yang kita terima tidak kurang besarnya. berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dibeli.
tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 99 kes yang telah pulih dan discharge daripada ward pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 3,762 kes, iaitu bersamaan dengan 65.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 25 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 51 kes baru yang telah dilaporkan kepada CPRC. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak
5,742 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,882 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 16 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes lagi kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 98 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-97 iaitu kes 2,354 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 28 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 25 April 2020 jam 3.53 pagi. Kes kematian ke-98 iaitu kes 2,806 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 1,346 yang merupakan anak beliau. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 24 April 2020 jam 5.43 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kluster PUI Bali di Kuantan di sebuah pusat perubatan yang telah melibatkan golongan pesakit dan anggota kesihatan. Kes indeks iaitu kes 4,684 bagi kluster ini mempunyai sejarah perjalanan ke Bali, Indonesia. Kes indeks tersebut mempunyai kontak rapat dengan kes ke 1,575 iaitu abang pada kes indeks yang telah dimasukkan ke ward Severe Acute Respiratory Infection pusat perubatan tersebut pada 19 Mac 2020 dengan gejala demam dan jangkitan saluran pernafasan. Sehingga kini terdapat sebanyak 43 kes disahkan positif COVID-19 di dalam kluster ini, iaitu 30 orang sedang dirawat di ward Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang dan 9 orang telah sembuh serta seorang dirawat di unit rawatan rapi dan 3 orang telah meninggal dunia iaitu kes 1,575, kes 5,064 dan kes 4,129. Sebanyak 2,301 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan melibatkan anggota kesihatan dan pesakit daripada pusat perubatan tersebut. Daripada 43 kes yang disahkan positif di dalam kluster ini, termasuk 10 orang adalah anggota kesihatan pusat perubatan tersebut. Langkah-langkah kawalan penularan jangkitan COVID-19 sedang digiat dijalankan dengan kerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuk proses nyah cemar dan pemindahan pesakit ke hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdekatan. Ini adalah untuk memastikan pusat perubatan tersebut selamat dan diyakini bebas daripada jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengingatkan semua anggota kesihatan kerajaan dan swasta tentang kepentingan untuk menggunakan alat penutup mulut dan hidung terutamanya semasa mengendalikan kes-kes influenza-like illness atau severe acute respiratory infection. Selain itu, pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE yang sesuai semasa melakukan sebarang prosedur klinikal adalah amat penting. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan turut dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan
seperti yang telah disarankan, terutama dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial di dalam dan luar tempat kerja serta pemakaian alat pelindung PPE mengikut keperluan. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan, didapati masih terdapat segelintir masyarakat yang ingkar kepada perintah kawalan pergerakan. Diperhatikan juga penduduk zon hijau mulai mengambil mudah situasi tiada kes baru yang dilaporkan dan ini sememangnya merisaukan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga khawatir masyarakat alpa lalu mengambil mudah nasihat-nasihat kesihatan yang telah dikeluarkan kerana memikirkan wabak ini hampir selesai. Pada hakikatnya peperangan menentang musuh yang tidak kelihatan ini masih belum berakhir. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru kepada semua masyarakat termasuk mereka di kawasan yang diisytiharkan sebagai zon hijau agar tidak leka dan kekal mematuhi PKP. Virus COVID-19 adalah musuh kita bersama, namun harus diingatkan bahawa kelalaian dan sikap ambil mudah masyarakat pula adalah sekutu kepada virus ini. Masyarakat juga perlu mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain di samping mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Ingin dimaklumkan, kapasiti harian makmal COVID-19 negara setakat 24 April telah dipertingkatkan kepada 16,385 ujian sehari. Jadi ujian sebenarnya, jumlah ujian seharian untuk 24 April 2020 ialah 14,997. Jadi keupayaan untuk melaksanakan RT-PCR ujian adalah 16,380 untuk setiap hari. Seterusnya kita ke laporan PKPD COVID-19 di Malaysia sehingga 25 April 2020 jam 12.30 hari. Untuk lokaliti pertama iaitu Menara Plaza City 1, tiada kes positif yang baru, jumlah kekal 51 kes, di mana 37 adalah bukan warga negara Malaysia. Untuk lokaliti Selangor Mansion, ada pertambahan 20 kes positif, menjadikan jumlah kes positif 166 kes, di mana 150 adalah bukan warga negara. Untuk lokaliti yang ketiga iaitu Malayan Mansion, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes positif 7, di mana 6 bukan warga negara. Dan untuk lokaliti lain-lain di sekitar Masjid India, tiada pertambahan, kekal 3 kes dan ketiga-tiga kes tersebut adalah bukan warga negara. Kesemua empat lokaliti ini ada hubung kait dengan kes indeks dengan dalam perhimpunan di Seri Petaling yang turut dihadiri oleh pekerja bukan warga negara di mana PKPD dilaksanakan. Seterusnya untuk lokaliti Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitar, tiada pertambahan kes, kekal 193 kes. Lokaliti Kampung Sungai Lui, ada pertambahan 1 kes di Madrasah Nabawiyah, iaitu menjadikan jumlah kes positif 158 kes. Dan lokaliti pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur, ada pertambahan 10 kes, iaitu menjadikan jumlah kes positif ialah 46 dengan 1 kematian. Dan 35 kes adalah bukan warga negara. Jumlah saringan dan ujian pusat bandar utara untuk mereka di pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur adalah sebanyak 11,177 kes. Seterusnya kita ke kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, iaitu saringan telah dilaksanakan untuk 31,136 kes
Bilangan sampel diambil adalah 30,025 kes dan kes positif ialah 2,112 kes melibatkan 5 generasi. Seterusnya, jumlah madrasah dikenal pasti setakat ini adalah 227 dan jumlah pelajar tahfiz dan guru tahfiz dan kaki tangan adalah 14,385. Pun begitu, 6,113 sampel telah diambil bersamaan dengan 42.5% dan kes positif adalah 337 bersamaan dengan 5.3%. Seterusnya kita ke laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 25 April 2020 jam 12.30 hari. Yang pertama ialah kluster Kampung Sungai Lui, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 158 kes. Yang kedua, kluster Pesentren, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 89 kes. Dan PUI Bali ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 43 kes. Lain-lain kluster tiada pertambahan setakat ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Assalamualaikum, saya Hasnah daripada Bernama. Datuk, saya ada soalan. Bilakah rapid test kit dari Korea akan sampai dan berapakah jangkaan PKM untuk saringan populasi rakyat Malaysia dengan kit tersebut, serta adakah PKM akan membuat saringan mengikut syur WHO? Terima kasih. Jadi perbincangan masih dilaksanakan. Jadi kita dah tempah 200,000 kit antigen RTK, rapid test kit antigen. Sepatutnya sampai semalam tetapi ada kelewatan. Jadi kita jangkakan mungkin akan sampai pada minggu depan. Jadi harapkan minggu depan kalau kit itu sampai, kita boleh guna untuk hospital-hospital kita. Yang kedua, sebagaimana telah disarankan oleh WHO, jumlah kes kalau kita lihat positif sekurang-kurangnya kalau kita melaksanakan 10 kes yang disaring, 1 kes positif. Kalau kita saring 10 kes dan ada lebih pada 1 kes ataupun katakanlah 4 ataupun 5 kes, bermakna banyak lagi kes yang tak dikesan. Jadi sekurang-kurangnya kita kena kesan 10%. Tetapi kalau kita lihat dari segi pengesanan kita telah melaksanakan saringan ataupun ujian sampel individu 132,361. Yang positif adalah 5,742, iaitu bersamaan dengan 4.34%, iaitu lebih baik daripada tanda aras yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi kita harapkan sekarang ni kalau kita lihat dalam keupayaan untuk kita menjalankan ujian makmal, kita telah mencapai iaitu 16,385 iaitu menggunakan RT-PCR. Dan hari ini semalam kita berjaya menjalankan ujian 14,997, hampir 15,000. Jadi kapasiti untuk ujian kita ataupun keupayaan untuk ujian kita telah ditingkatkan ke 16,000. Dan kalau minggu depan kita dapat 200,000 lagi antigen rapid test kit, jadi dia akan meningkatkan lagi ujian kita mungkin ke 20,000 sehari. Tapi apa yang pasti kalau dalam perbincangan kita dengan tim daripada negara China, sebagaimana saya katakan semalam, iaitu di Guangdong ada 110 juta penduduk. Saringan mereka ialah 30,000 sehari. Jadi kita dah mencapai lebih kurang 16,000 kes sehari. Jadi dari segi pencapaian ujian saringan, kalau kita lihat memang memadai untuk setakat ini. Two questions. First one about testing. So far we've seen today many of the cases are foreigners or normal Malaysians. I was wondering, outside of enforced MCO areas, how many foreign workers has the ministry been able to test and what are the results so far? As you are well aware that we are embracing a targeted approach. So we are looking at foreigners who have exposure, for example, to the Perhimpunan Seri Petaling. So we believe that these two groups, that's our target, not the entire foreign workers.
So when we look into these two groups, we have enhanced the MCO in the locality, that is in Menara City 1, Selangor Mansion, as well as Malayan Mansion, and around the Masjid India. So this is our locality, because the index case has been exposed to the Perhimpunan Sri Petaling. So that's the reason why we are taking action, not for all foreigners, because the high risk group is those who have exposure to this gathering in Sri Petaling. And we also realized that that's why we mentioned about the numbers of the foreign workers, because they also have attended the gathering in Sri Petaling. And we were told in the Pasar Borong the same thing happens. So that's the reason why we have extended our EMCO into the region. So it is not for all foreign workers in this country, but namely those who are high risk, who have exposed to the Perhimpunan Sri Petaling. So that's how we are focusing in terms of our targeted approach into the locality as well as the high risk group. Okay, second question. On Menara City 1, residents at Menara City 1 are saying that last night they were subject to mass testing without social distancing measures put in place. Is that a concern to the ministry? It is indeed a concern to the ministry, because when we check in terms of, we look into the report, an announcement was made only for Menara A, but those residents from Menara B also came down together, so there was a congestion there, and we hope that in terms of the implementation we can actually improve and practice social distancing among the residents. Sorry, just about last night, what happened and why wasn't it followed? So because the two blocks, Block A and Block B, came down together, so that's actually in terms of to handle the mass of the residents there. So we have actually worked together with the police and calm down the situation, and we managed to take some time for us to make sure the social distancing being complied. Semalam ada media dari negara jiran melaporkan ada pesakit kronik di Malaysia yang terpaksa tangguh rawatan untuk kanser untuk selama 15 hari. Jadi apa yang menyebabkan kesihatan ni, sebab hospital perlu rawat COVID dan sebagainya. Apa alasannya? Adakah kerana rawatan COVID juga ataupun ada sebab-sebab lain yang sebenarnya menyebabkan mereka ditangguhkan? Perkhidmatan rawatan kanser berterusan jadi di hospital-hospital di Kementerian Kesihatan. Jadi mungkin pertangguhan tu bukan sebab COVID, tetapi mungkin ada sebab-sebab yang lain. Jadi perkhidmatan kita kepada rakyat masih berterusan, iaitu mereka yang menerima kemoterapi dan sebagainya, kita masih berteruskan perkhidmatan kita. Tapi untuk pesakit kanser, biasanya kalau kita ambil darah dulu, kalau darah memang menunjukkan memang tak sesuai untuk kita beri kemoterapi tersebut, mungkin kita tangguhkan. Jadi sebab kemoterapi ataupun rawatan ditangguhkan mungkin sebab lain, bukan sebab hospital tutup ataupun sebab jangkitan COVID-19. Datuk, kalau boleh dapat figure berapa warga asing yang telah disaring? Setakat ni kita dah bersaring 14,187 iaitu warga negara asing, dan yang kes positif setakat ni lah 676 kes yang positif, iaitu warga negara asing yang kita ada targeted, iaitu di kawasan EMCO dan juga mereka yang berisiko tinggi yang ada hubung kait dengan Perhimpunan Sri Petaling. Yesterday there was the claim that the death of a man who died after he was discharged and cleared of COVID. So I was just wondering if you could tell us what happened in this case, and also what happens to patients when they are discharged. What is the process? Yeah. So I have not got a report yet, but generally, if we suspect even a death and brought to the hospital, and if we suspect there's a COVID infection, we will do the swab. So this is not the first case. We have one case
that brought in, and then we have high index of suspicion that is a COVID infection, we did a swab, and the swab was positive. So that's the reason why once the swab positive, then we will start the active case detection among the family members, close contact, and etc. So this was brought to our hospital, and then we need to do the swab for the patient, the disease, and more importantly that we have shown in terms of the positivity for COVID-19, it can be from the skin, from the secretion, and from the internal organs, and all that is positive. So it's very important for us to handle those brought in dead with a high index of suspicion of COVID infection. I have not got the full report yet, but I'm just giving a general comment on that. Dato', Assalamualaikum. Salam. Kalau kita lihat di kawasan Selama Malaysia ni, kes positif tu semakin masih lagi ada. Dan adakah kemungkinan di kawasan Selama Malaysia ni PKPD akan dilanjutkan? Terima kasih. Kita masih memantau. Jadi kalau PKPD akan dikuatkuasakan sampai 28 April, dan kita akan lihat kes-kes tersebut. Jadi saringan bukan hanya sekali kita saring, ada berkali-kali juga kita saring. Jadi apa yang penting ialah kita memantau dan kita tahu mereka, kenal pasti mereka, dan juga kalau ada kes yang positif, kita akan pastikan kita melaksanakan acute case detection, itulah trace and track kawan-kawan mereka ataupun mereka yang berhubung rapat dengan kes positif tersebut. Jadi memang dalam pemantauan Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato', several people were tested positive in Selangor during random tests that were carried out by Cell8 Healthcare. Do you have any update? So far, we have no update from them. Thank you. What was your question? There was several tested positive in Selangor random tests. He didn't get information.